Hello guys, ketemu lagi kita di dalam channel yang super hebat ini, Goten Channel. Terima kasih karena telah menyokong channel ini. Hari ini guys, disenaraikan 10 case rompakan terhebat di dunia. Nomor 10, Mexico City Museum of Anthropology. Pada malam Christmas tahun 1985, sebanyak 140 buah patung berharga telah dirompak di Museum Antropologi Kebangsaan Bandar Meksiko. Sewaktu kejadian rompakan itu berlaku, sistem keselamatan museum yang rosak telah memudahkan segala pergerakan masuk dan keluar kumpulan perompak. Kumpulan perompak tersebut memanjat pagar museum setinggi 7 kaki, kemudian merangkak melalui ruang saluran pengudaraan sebelum membawa keluar barangan berharga dengan cara yang sama. Antara barangan yang berjaya dicuri adalah termasuklah Mayan, Aztec, dan beberapa lagi artefak lain. Walau bagaimanapun, kumpulan perompak ini masih tidak pernah berjaya ditangkap. 9. Japanese Bank Robbery of 300 million yen. Pada tahun 1968, sebuah bank kecil di Jepun telah menerima ancaman letupan bom daripada seorang individu yang tidak dikenali. Pihak bank itu kemudian melaporkan perkara tersebut kepada pihak polis. Sebagai persediaan awal, sistem pengawasan dan keselamatan bank itu telah diperketatkan. Namun pada kemudiannya tiada sebarang ancaman susulan yang telah dilaporkan. Satu hari, sebuah kereta milik bank tersebut yang membawa uang kira-kira 300 juta yen bersamaan $800.000 untuk kerja-kerja penghantaran telah ditahan oleh pihak polis. Anggota polis yang menahan kereta itu memberitahu kepada pemandu bahwa rumah pengurus bank telah dibom dan berkemungkinan besar kereta yang sedang dipandu mereka adalah sasaran pengebom seterusnya. Mendengar perkara tersebut, mereka yang berada dalam kereta itu terus keluar dan terkejut apabila mendapati terdapat asap di bawah kereta. Mereka semua kemudian lari bertempiaran untuk menyelamat. Tanpa diduga, polis yang menahan kereta bank itu kemudian membawa lari kereta bank tersebut dengan meninggalkan suar dan bom asap di jalan raya. Cerita sebetulnya, rumah pengurus bank yang dibom itu adalah rekaan semata-mata. Sementara itu, perompak bank tersebut tidak pernah berjaya ditemui. Ke-8, Catch Me If You Can. Pernah menonton film populer lakonan aktor kacak Leonardo DiCaprio yang berjudul Catch Me If You Can? Film itu merupakan adaptasi daripada kisah sebenar seorang lelaki yang bernama Frank Abagnale. Sebelum usianya mencecah 21 tahun, Frank telah berjaya melakukan bermacam-macam penipuan dan jenis penyamaran. Malah, dia pernah berjaya meloloskan diri dari tahanan pihak polis sebanyak 2 kali. Frank terkenal dengan kerja-kerja pemalsuan cek serta penyamarannya sebagai juru terbang, cikgu, peguam, dan dokter. Selepas selesai menjalani hukuman penjara yang tidak kurang dari 5 tahun, Frank terus dilantik untuk bekerja dengan pihak kerajaan persekutuan. Kini, dia merupakan penasihat dan pensyarah akademik FBI serta telah menubuhkan syarikat perunding penipuan keuangan sendiri, yaitu Abagnale dan Associates. Ke-7, Central Bank of Iraq Robbery. Sebaik saja tercetusnya peperangan antara Irak dan Amerika Serikat, Saddam Hussein telah mengarahkan anak dan penasihat sulitnya untuk mengeluarkan uang berjumlah $1 billion dari pusat bank Irak. Mengambil kira pihak Amerika yang bersiap siaga untuk membom Irak, Saddam Hussein memerlukan bekalan uang demi menjamin kelangsungan hidupnya. Disebabkan itu, beliau telah menyerahkan nota yang bertulis bertanda tangan kepada anak dan penasihat sulitnya sebagai surat kuasa pergerakan 3 traktor trailer. Kerja-kerja pengeluaran uang dari bank itu melibatkan sekumpulan pekerja dan hanya mengambil masa sekitar 2 jam untuk memuatkan uang berjumlah $1 billion ke dalam trailer tersebut sebelum mereka berlepas pergi. 6. Envelope Diamond Heist. Satu lagi rompakan terhebat pada abad ini adalah rompakan berlian Envelope.
Kejadian rompakan ini berlaku pada waktu hujung minggu yaitu bertarikh 15 hingga 16 Februari 2003 di pusat NRAP World Diamond Center AWDC yang terletak di Emrop, Belgium. Peti besi di AWDC ini sebenarnya mempunyai beberapa ciri keselamatan tahap maksimum seperti kunci dengan kemungkinan 100 juta kombinasi, pengesan haba inframerah, sensor seismik, radar deploy dan medan magnet. Selain itu, AWDC turut mempunyai pasukan keselamatannya yang tersendiri. Cara rompakan berkemungkinan menyamai jalan cerita filem rompakan terkenal Hollywood seperti Ocean Eleven ataupun The Italian Jobs. Kumpulan perompak AWDC telah berjaya mencuri berlian, emas dan barangan kemas lain dengan nilai yang dianggarkan mencecah lebih daripada US$100 juta. Rompakan ini dipercayai dilakukan secara berkumpulan dan diketuai oleh satu-satunya suspek utama, yaitu Leonardo Notarbartolo. Notarbartolo telah dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun dan kemudian dibebaskan dengan parol. Notarbartolo bagaimanapun tidak pernah mendedahkan identiti ahli kumpulannya. Kelima, The Friday Night Robber. The Friday Night Robber atau nama sebenar Carl Kugasian bukan calang-calang individu. Dia boleh dikatakan perompak pintar yang paling produktif dalam sejarah jenayah di Amerika Serikat kerana berjaya merompak lebih daripada 50 buah bank dalam tempoh masa 30 tahun dengan nilai hasil rompakannya berjumlah lebih daripada US$2 juta. Carl mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang juruterang elektrikal, ijazah sarjana dalam bidang analisis sistem dan ijazah kedoktoran dalam bidang statistik. Sebelum merompak bank, Carl kebiasaannya akan mengkaji sistem sesebuah bank tersebut dari pelbagai sudut seperti dari segi lokasi, peta jalan, masa, cuaca dan banyak lagi. Carl akhirnya ditangkap pada tahun 2002. Dan diperintahkan untuk menjalani hukuman di sebuah penjara yang terletak di New Jersey. Kabarnya, Carl juga dilaporkan ada mengajar subjek kalkulus kepada banduan lain. Menurut satu kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Federal Bureau of Prison, Carl telah pun dibebaskan pada 5 Mei tahun 2017. Keempat, Lufthansa Heath. Lufthansa Heath adalah merujuk kepada kejadian rompakan yang berlaku pada 11 Disember 1978 di lapangan terbang John F. Kennedy. Kumpulan perompak tersebut telah berjaya membawa lari wang tunai sebanyak US$5 juta serta barang-barang kemas yang bernilai US$875.000. Jika dicampur kedua-dua nilai rompakan tersebut, jumlah yang mereka berjaya peroleh adalah sebanyak 21,6 juta US nilai wang 2017. Rompakan itu dipercayai didalangi oleh something terkenal yaitu Jimmy Boke dengan bantuan beberapa orang lagi rakannya. Ketiga, D.B. Cooper. Pada 24 November 1971, sebuah pesawat jenis Boeing 727 yang sedang berada di ruang udara antara Portland, Oregon dan Seattle, Washington, Amerika Serikat telah dirampas oleh seorang lelaki yang digelar sebagai D.B. Cooper. Selepas berjaya mendapatkan wang tebusan 200.000 US dan barangan lain seperti yang dipintanya, Cooper telah bertindak terjun dari pesawat dengan menggunakan payung terjun. Dia seterusnya gagal dikesan sama sekali oleh pihak berkuasa Amerika Serikat. Hingga ke hari ini, identiti sebenar D.B. Cooper masih lagi gagal untuk dikenal pasti. Tempat yang kedua, Isabella Stewart Gardner Museum. Kes yang berlaku pada tahun 1990 ini dimulakan dengan watak kedua orang lelaki berpakaian seragam polis Boston yang memasuki Museum Gardner.
Mereka berdua kemudian bertindak menahan pengawal keselamatan di museum tersebut. Salah seorang pengawal keselamatan yang telah ditahan itu kemudian mengajukan soalan tentang punca sebenar penahanan mereka. Polis tersebut cuma menjawab, "Awak bukan ditahan, ini adalah satu rompakan." Dua orang polis itu berjaya mencuri 13 hasil karya seni yang bernilai ES 500 juta. Semua barangan rompakan tersebut tidak lagi pernah ditemui ataupun dikembalikan semula kepada pihak Museum Gardner. Dalang sebenar rompakan pula terus kekal menjadi misteri. Tempat pertama, Stephanie Breakwater. Stephanie merupakan bekas pekerja restoran di Prancis yang berjaya mencuri 239 hasil karya seni dengan anggaran nilai mencecah sehingga ES 1,4 bilion. Lagi unik, dia mencuri bukan untuk mengaut keuntungan, tetapi sebaliknya hanya untuk menambah koleksi demi kepuasan diri. Karya seni paling mahal pernah dicurinya adalah si Billy, yaitu Prince of Cleves yang bernilai ES 5 juta. Stephen yang berjaya ditangkap pada tahun 2001 hanya dijatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun. Baiklah guys, itulah dia 10 rompakan paling pintar dan berjaya yang ada di dunia. Ada banyak cara untuk mendapatkan kekayaan, namun manusia semakin hari semakin kreatif dan bijak. Walau bagaimanapun, kita harus ingat, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga ke tanah. Namun yang ini lain daripada yang lain. Ketemu lagi kita dalam channel Kita Jaga Kita. Jumpa lagi, jaga diri. Bye-bye.